ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita bersama dalam rancangan My Quran Time. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mungkin ada yang sedang menyaksikan di kaca TV di rumah dan juga penonton-penonton di Facebook TV Al-Hijrah. Bersama-sama kita bergabung dalam My Quran Time, baca, faham dan amal. Dan sedang penonton, jangan risau, saya tidak keseorangan pada hari ini. Apa khabar Ustaz Fazrul? Baik, alhamdulillah. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah bertemu kita pada hari ini ya. Nampak gaya Ustaz bercakap tadi itu. Kalau katakan saya tak ada pun tak apa Ustaz. Saya teruskan sampai ke hujung nanti insya-Allah. Menangis penonton nanti. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian ya, bersama dengan Ustaz Tirmizi ya Ustaz ya. Selepas ini Ustaz itu praktis bersama kita ya. Maksudnya kadang-kadang saya mula, kadang-kadang Ustaz mula ya, kerana kita doakan yang terbaik ya, minta pada tuan-tuan yang berada di rumah doakan kami juga dapat istiqamah, diberikan kesihatan bersama keluarga ya, untuk terus dapat bersama dengan My Quran Time, baca, faham dan amal kita. Mari kita bersama kita teruskan pada hari ini halaman yang ke-6 di mana kita akan mengkaji melihat satu anugerah Allah yang amat-amat istimewa. Sebelum itu kita baca Ummul Quran dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi ya, memimpin bacaan Ummul Quran sebentar tadi untuk sama-sama kita melihat segmen Al-Fatihah kita, apakah isi kandungannya. Kita dah belajar tetapi kita pada hari ini nak memberi perhatian ada kaitan surah ini sebagai ringkasan kepada ayat 29 yang kita bincangkan semalam, ada kaitan dengan ayat 30 hari ini di mana Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah Maha Penyayang, menjadikan macam-macam rahmat untuk kita di atas muka bumi ini. Kalau ayat 29 itu menerangkan Allah menjadikan yang di atas muka bumi ini lakum ya, untuk kita semua, untuk saya, untuk tuan-tuan ya. Ada yang mendengar Ustaz dalam perjalanan nak balik ke Kuantan, jam teruk katanya, tapi alhamdulillah jam pun masih lagi dalam keadaan aman ya, dalam keadaan bumi ini Allah jadikan dalam bentuk yang sesuai untuk kita bermusafir ya. Jadi Allah jadikan ini untuk apa? Bila Allah cakap untuk kita yang terbaik, sudah tentu kita nak buat yang terbaik. Jadi yang dalam perjalanan insya-Allah moga-moga diberkati, yang di rumah di depan kaca TV juga diberikan
kebahagiaan dan suasana yang terbaik, dan moga-moga yang bekerja, ada yang dengar setengah bekerja Ustaz ya, juga dapat buat yang terbaik. Kita nak belajar pada hari ini apakah sinopsis bagi halaman yang ke-6. Jom kita lihat sama-sama. Bermula ayat 30 hingga 33, manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi dan diajari banyak bahasa dan banyak nama, ya, sehingga ayat 33. Dan kemudian Allah memuliakan Adam dengan memerintahkan para malaikat untuk bersujud. Sujud apa? Adakah sujud ibadah ke? Sujud apa sebenarnya? Bolehkah kita bersujud pada makhluk? Itu kita akan bincangkan. Dan pada ayat 35 hingga 37 kita akan bercakap tentang Adam and Eve. Itu dalam bahasa Inggeris Ustaz ya. Adam dan Hawa. Ada orang cakap Eve ada kaitan dengan evil. Betul ke? Perempuan ada kaitan dengan Hawa, ada kaitan dengan evil. Itu yang kita nak lihat pada ayat 35 hingga 37 pada hari ini, insya-Allah. Jadi inilah ringkasan yang kita akan lihat bersama pada hari ini. Muka surat ini amat-amat menarik ya. Kesinambungan daripada Allah dah beri macam-macam. Bukannya kita boleh guna sembrono Ustaz ya, tetapi sebagai pemimpin khalifah. Jom kita baca ayat 30 hingga 33 insya-Allah. Okey, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, para penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Sama-sama kita beramal dalam My Quran Time, baca faham amal. Dah sedar tak sedar kita dah masuk muka surat yang ke-6 Ustaz. Ke-6. Masya-Allah. Sebab itulah antara cara kita nak belajar Al-Quran ini lagi bagus dimulai daripada awal. Daripada awal kita dapat satu persatu cerita yang begitu menarik. Pada hari ini juga kalau kita lihat permulaan ayat, kita akan baca pada wa'id. Perkataan id itu kata para ulama tafsir dan juga bahasa menyebut huruf zaraf lizaman, menunjukkan satu ketika dahulu. Betul. Id. Kalau idza yang akan datang kan, seperti kita baca idza waqa'atil waqi'ah, apabila berlaku kiamat. Id satu cerita yang ketika dahulu, yang cukup menarik untuk kita mengambil pengajaran pada hari ini. Jom sama-sama. Itu sebabnya Ustaz ya, kalau boleh pengajaran ini kita nak kongsi-kongsikan dengan ramai ya yang berada di Facebook ya, boleh share sekarang. Masih ada kesempatan lagi, belum kita bermula lagi bacaan. Kerana kadang-kadang mungkin kalau kita tak dengar sekarang, nak tahu bila lagi nak dengar, ataupun ada kawan kita yang mungkin tak tahu pun, okey, ataupun terlupa ada My Quran Time. Dengan ini nuance ataupun yang bab-bab kecil-kecil ini, walaupun nampak kecil, tetapi kita akan nampak ini kisah kita. If itu sahaja dah nampak kisah kita pasal benda dah berlaku. Tapi kalau idza, benda yang akan berlaku ya. Jadi silakan Ustaz, ayat 30 hingga ayat 33. Baik, jom sama-sama kita bersama mushaf Al-Quran untuk sama-sama kita membaca dan bertadabbur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم
الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Ini adalah bacaan daripada ayat 30 hingga 33 tuan-tuan ya. Bermula dengan wa'id. Kita dah belajar tadi, ini pernah berlaku, tuan-tuan jumpa saja id, maksudnya ini Allah nak ingatkan kepada kita suatu peristiwa. Apakah yang berlaku? Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, Allah bercakap, Tuhan bercakap lil malaikah kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan fil ardi khalifah. Perkataan ja'ilun itu ustaznya menjadikan, yang kita dah belajar sebelum ini, ja'ala jadikan, ada fungsi. Ada fungsi ya di atas muka bumi ini. Khalifah. Khalifah ini diterjemahkan sebagai khalifah, sebagai ada yang kata pemimpin, daripada perkataan khalfun itu background, latar belakang, sesuatu yang digantikan. Maksudnya untuk menggantikan ataupun meneruskan kepimpinan berada di atas muka bumi ini. Baik. Apakah respon daripada para malaikat? Ya, mereka berkata apa? Ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima. Ya, adakah engkau akan menjadikan fungsi khalifah yang akan memimpin ini daripada mereka yang merosakkan, yang menumpahkan darah? Mana pula mereka nampak kan tahu perkara ini? Rupa-rupanya kalau kita tengok kepada perbincangan ulama, ialah ada makhluk sebelum Adam, ya, ada yang kata ada Adam sebelum Adam, itu satu. Tetapi pendapat yang kedua, ada jin yang sebelum ini yang sudah berada di muka bumi ini lebih awal, dan mereka ini melakukan dua perkara tersebut, iaitu kerosakan dan juga menumpahkan darah. Perbunuhan, ya, bunuh membunuh. Jadi sepatutnya kami inilah nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak, kami ini bertasbih dengan pujian kepadamu. Maksudnya malaikat ni tahu sebenarnya mereka dapat bertasbih ini hanya dengan anugerah daripada Allah Subhanahu taala, ya, nusabbihu bihamdik wa nuqaddisulak, dan juga mengkuduskan, menyucikanmu ya Allah. Ini adalah soalan daripada para malaikat, bukan tak puas hati, tapi nak tahu saja pasal malaikat ni kan makhluk yang buat baik. Jadi bila tengok ni macam ada sesuatu yang tak kena, itu ilmu malaikat. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, bila kita baca ayat ini, Allah respon kepada para malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, Allah kata, Allah tahu apa yang kamu tidak tahu. Apa yang Allah tahu, apa yang malaikat tak tahu, inilah rahsia yang kita nak tengok pada ayat 31, 32, 33 sampailah ayat 37, 78. Ya, tetapi menariknya apa? Sebenarnya bila bercakap tentang malaikat dah tahu track record makhluk sebelum ini buat dua perkara tadi, kerosakan dan juga menumpahkan darah, dia balas dengan kami ini tasbih dan juga taqdis, ya, menyucikan Allah SWT, tidak meletakkan perkara-perkara teruk pada Allah. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Sebenarnya kerosakan atas muka bumi ini, berbunuhan yang berada di atas muka bumi ini kerana apa? Satu, kita sudah bertemu dengan perkataan mufsidun, ya, sebelum ini ustaz, ya. Kalau tuan-tuan buka pada muka surat yang ke 3, ya, pada ayat yang ke 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Jadi sebenarnya orang yang munafik, orang yang sakit hatinya memang jenis akan buat kerosakan.
buat kerosakan. Ya. Jadi secara automatik makhluk yang malaikat ni tahu bahawa kalau jin ini boleh buat baik dan buat buruk, manusia yang akan dijadikan ini pun boleh ada potensi buat baik dan buruk, memang mereka akan buat buruk. Kan, ya? Jadi maksudnya apa? Secara automatiknya manusia ini pada malaikat, mereka ni akan dengki. Pasal kita dah belajar dah perkara ini, yang cakap tak serupa bikin ataupun cakap kat sini lain, talam dua muka. Memang sifat kerosakan itu Allah telah maklumkan, dan potensi itu ada kepada makhluk yang bernama manusia. Tetapi Allah menyatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah tetap juga nak buat manusia ini sebagai khalifah. Itu menunjukkan apa, tuan-tuan? Kalau katakan tuan-tuan yang berada di rumah, ketika malaikat dah tahu dah kita ada potensi untuk buat jahat, untuk dengki, kita nak puas hati ustaz ya. Tengok orang lain dapat ke, kadang dia mudah untuk rasa tak puas hati. Tapi kalau tuan-tuan boleh buktikan, kan, buktikan bahawa saya, walaupun ada satu atau dua makhluk saja di atas muka bumi ini yang tak betul ikut kepada apa yang dicakapkan oleh para malaikat, itu sebenarnya kita, tuan-tuan yang berada di rumah, adalah rahsia yang Allah sembunyikan. Dan apakah cara untuk kita menjadi orang yang menyalahi kepada apa yang disampaikan oleh para malaikat sebentar tadi? Kita akan belajar daripada ayat 31, 32 dan 33, ya, yang bermula dengan apa? Wa 'allama adamal asma'a kullaha. Ya, itu iaitu Allah mengajarkan pada Nabi Adam ini nama-nama kullaha. Kemudian dicakap pada para malaikat, okey, tolong beritahu apa nama semua perkara ini jika kamu betul. Mana Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajar. Ya, kalau kita tengok surah Ar-Rahman, Allamal Quran, tuan-tuan yang dapat baca Quran hari ini, duduk dengar boleh faham, baca macam Ustaz Tirmizi baca sebentar tadi, itu bukan daripada manusia, tuan-tuan. Ya, bukan daripada manusia. Malah saya bercakap sekarang ni pun, skrip saya kalau tuan-tuan nak tengok, begitu kan. Tak ada skrip pun kan, conteng-conteng saja, tetapi Allah yang mengajarkan Allamahul Bayan. Allah mengajarkan kita berkomunikasi. Kalau Allah tak bantu saya, mungkin berhenti begitu sajalah di depan TV sekarang, tuan-tuan. Ya. Jadi nak ceritanya, Allah mengajarkan Nabi Adam asma'akullaha, beritahu pada para malaikat, tolong beritahu kepada aku nama-nama ini jika kamu betul. Apa poinnya? Kalau kita nak jadi orang yang betul, dia mesti atas dasar ilmu. Atas dasar ilmu baru nama betul. Maka kata para malaikat balasnya pada ayat yang ke-32, qalu, inilah doa ustaz ya. Hari ini kita tak baca doa tadi. Ya, jadi kita baca doa sekarang, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Inilah doanya kat sini ayat 32. Respon malaikat kepada Allah bila dia nak malaikat dah bersoal pada Allah kan. Allah cakap kamu tak tahu kan. Jadi apa rahsianya? Salah satu rahsianya, Nabi Adam, Bani Adam ini diajarkan ilmu. Malaikat tak tahu ilmu ini, tetapi Nabi Adam tahu. Perbincangan ulama, ilmu ini apa? Terminologi, istilah-istilah kata nama bagi semua bahasa yang ada dalam dunia ini, bagi pelbagai ilmu yang ada. Dah diajarkan pada Nabi Adam. Potensi itu ada pada saya, ada pada tuan-tuan yang sedang menonton sekarang. Ada. Masya-Allah. Ya, cuma lepas itu kita kena terus mengkaji dan mengeluarkanlah. Tapi benda tu dah ada. Ya, benda itu sudah ada. Maka pada ayat 32 itu respon malaikat, maha suci-Mu ya Allah. Subhanak ini ustaz ya, daripada perkataan ada kaitan dengan sabaha ini maksudnya berenang. Kalau kita berenang kan kita float kan. Allah subhanak, Allah ini melangkau daripada segala-galanya. Ya, itu adalah perkataan. Dan daripada ayat inilah kita tengok beberapa kali tadi pada ayat 30 ada perkataan ta'lamun, daripada perkataan ayat yang ke-32 pun ada perkataan illa ma 'allamtana. Ini perkataan bercakap tentang ilmu ustaz ya. Tapi ilmu ini kalau kita, salah satu sumber ilmu daripada mana? Daripada perkataan. Ya. Perkataan yang kita nak tengok pada hari ini ialah qaul. Mari kita tengok sama-sama. Qaul di dalam Al-Quran berulang 1722 kali. Ya, apa maksud qaul? Berkata. Dan itulah yang kita tengok pada ayat 30 tadi, wa id qala, ya, ini adalah salah satu derivatif hasil daripada perkataan qaul ini. Jadi bila
qaul ini bukan sekadar perkataan yang sekadar cakap. Okey. Konsep dalam al-Quran, perkataan dalam al-Quran adalah untuk kita beramal. Ya, lima taqulu ma la taf'alun. Mengapa kamu cakap tapi kamu tak buat? Jadi kita bukan sekadar omong kosong. Ya, perkataan dalam al-Quran adalah laqad haqqal qaul. Memang betul-betul daripada Allah. Kalau dalam surah Yasin, maksudnya bila kita bercakap ini, dia membina kesungguhan dalam hati kita. Sebabnya bila tuan-tuan baca al-Quran ini adalah qaul daripada Allah. Kesannya apa? Dia akan menguatkan hati kita, mengeluarkan balik apa? Perkataan yang baik-baik daripada diri kita, kerana kita baca banyak perkataan daripada Allah. Itu sebabnya tuan-tuan ambil masa My Quran Time setiap hari 1 jam, 2 jam, ya. Mungkin sebelum ini saya pun ya tak membayangkan saya akan ambil masa yang panjang bersama perkataan Allah. Mungkin ada yang kata rugilah masa baik saya bekerja ke, cari duit ke apa ke, tapi rupa-rupanya ia akan menguatkan kata-kata dalam hati kita dan ia akan terjelma dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, ya Ustaz, ya, dalam keluarga. Sebabnya di dalam sambungan ayat 33 tadi bercakap tentang bila Allah dah ajar daripada perkataan Allah, qala ya adamu ambihum bi asmaihim, Nabi Adam boleh bercakap menyatakan apa nama tersebut. Dan apabila bila Nabi Adam dah beritahu perkara tersebut, Allah cakap, kan aku dah cakap, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Kan aku dah cakap bahawa aku tahu yang ghaib di langit dan di bumi, dan tahu apa yang jelas, apa yang disembunyikan. Ya, bila Allah cakap begitu, apa kesan kepada kita tuan-tuan? Sebenarnya kalau hari ini kita ada masalah, kita bercakap-cakap dalam hati kita, tak cakap kat sini, cakap-cakap kat sini, Allah tahu. Dan kalau kita cakap dekat sini pun Allah tahu. Jadi lebih baik kalau boleh di sini dan di sini kita cakap-cakap itu adalah cakap-cakap sebagai seorang pemimpin yang diajarkan oleh Allah, bukan diajar oleh syaitan. Sebabnya Ustaz, kalau boleh ulang sekali lagi ayat untuk kita mengaku bahawa Allah lah yang mengajar kita, doa kita ayat 32 Subhanaka la ilma lana, masya-Allah. Allah Taala istimewa. Tadi malaikat tanya Allah, apakah hikmah yang Allah Taala jadikan manusia khalifah ini? Rupanya situ Allah istimewakan manusia dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu manusia tidak akan melakukan kerosakan, tidak akan menumpahkan darah. Okey, jom. Qalu subhanaka la ilma lana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la Sadaqallahul Azim. Malaikat mengakui tidak ada ilmu kecuali Allah ajarkan kepada kita tuan-tuan, kepada para malaikat. Bila kita dapat kelebihan, apa yang berlaku selepas itu, kita bersambung My Quran Time. Baca, faham, amal. Insya-Allah. Ustaz ilmu pengetahuan. Pasal mesolitik semua. Alhamdulillah, kita kembali dalam My Quran Time. Kita minta para penonton kita boleh terus share di Facebook, kita sebarkan kebaikan ke seluruh alam ini. Al-Quranul Karim, baca, faham dan amal. Dan insya-Allah untuk segmen tajwid, insya-Allah pada kita kali ini kita akan membahaskan tentang disebut sebagai maratib ataupun tingkatan bacaan dalam Al-Quran. Dia punya kelajuan dia. Boleh kita perhatikan di skrin kita untuk segmen tajwid, iaitu martabat ataupun tingkatan bacaan Al-Quran ada 3. Iaitu sebelum itu kita faham dulu firman Allah, bacalah Al-Quran dengan tartil. Itu lagi ni antara kata para ulama, baca dengan jelas, satu persatu, dengan perlahan, dan juga dengan kata lain ialah untuk tadabbur makna, dan sesuailah dengan program kita My Quran Time Ustaz. Ya, betul. Iaitu tingkatan yang pertama disebut sebagai at-tahqiq.
Ini bacaan yang paling lambat sekali, merupakan tingkatan yang paling lambat dan perlahan. Tempo ini biasanya digunakan bagi mereka yang sedang belajar membaca Al-Quran agar dapat melafazkan huruf berserta sifat-sifatnya dengan tepat. Adapun begitu, kena hati-hati jangan sampai kata para ulama dia jadi tamtid min ghairi tamtid. Tamtid ni terlalu renggang. Macam kita dengar budak-budak kalau baca Quran baru belajar kan, Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan tu dilarang, tak boleh. Dan kalau kat tempat kita bukan budak-budak saja, bapa budak pun ada juga macam tu. Ya, sebab dia dah terpengaruh dulu. Saya pun begitu juga. Kita bila bismillah aja jadi orang Terengganu kata heret. Dia heret. Meleweh-leweh itu. Meleweh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini antara bentuk bacaan yang dilarang. Tak boleh. Tamtid disebut. Kalau insya-Allah kalau hari Sabtu nanti kita akan cuba ulang kaji lagi apakah bentuk-bentuk bacaan yang dilarang ini. Kerana dia akan menjadi tempo bacaan Al-Quran itu tidak sekata. Tidak sekata. Maka ini bacaan yang satu persatu. Satu-satu untuk menjaga hukum tajwid dan juga untuk tadabbur. Baik. Kembali Ustaz. Baik, alhamdulillah itu adalah berkaitan dengan tajwid Ustaz ya. Jangan baca ikut style kita saja kan. Okey. Waktu belajar okeylah ya. Ada anak-anak kecil tapi janganlah anak bacaan style anak kecil itu dibawa sampai umur 60 tahun ya. Tapi bagi tuan-tuan yang sedang belajar, ada yang kata bahawa saya tak tahu huruf ya. Saya perlu baca sedikit-sedikit, tak apa ya. Sebabnya bila bercakap tentang ganjaran Ustaz ya, maksudnya walaupun bersusah-susah ya. Macam apa istilah dalam hadis tu? Wa yatatak. Okay. Maksud dia warna susah nak susah ya. Tetap Allah bagi ganjaran ya. Jadi teruskan perjuangan kita baca yang terbaik dan kita nak memahami, kita menyambung pada ayat 34 hingga 37. Kita bercerita tentang sambungan kisah ya malaikat, tentang Nabi Adam dan juga sekarang ni ada satu lagi karakter baru, iblis. Silakan Ustaz, kita baca dahulu. Baik, kita sambung kisah seterusnya. Ayat yang ke-34 hingga ke-37. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم.
Surah Al-Allahul Azim ayat 34 hingga 37 ini menyambung Ustaz ya, kisah ya, lebih kurang kalau orang baru masuk pejabat ya Ustaz ya. Jadi bos kata tolong hormat sikit pada orang baru ini ya. Itulah isi daripada ayat 34 ini. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat ya, usjudu, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menolak dan menyombongkan diri dan dia termasuk golongan yang kafir ya, pada ayat yang ke-34. Jadi apakah ceritanya bila Nabi Adam dah ada potensi, ada ilmu tadi, bila para malaikat didedahkan, oh rupanya memanglah tidak ada ilmu kecuali yang diajarkan olehmu ya Allah, kata para malaikat. Itu doa yang kita baca. Maka selepas itu ada ujian. Bila kita dah belajar mesti ada ujian Ustaz ya. Jadi ini Allah bagi ujian. Ujian pada para malaikat, pada iblis yang berada juga pada waktu itu, dan juga ujian kepada manusia Nabi Adam dan juga kita sebagai Bani Adam. Jadi apa ujian pada para malaikat? Sujud. Sujud bukan sujud yang ibadah kepada Allah, itu hanya pada Allah sahaja ya, tetapi sujud ini penghormatan. Dia lebih kurang macam kalau kisah surah Yusuf Ustaz, adik-beradik dia itu sujud kepada Nabi Yusuf, bukan sujud yang macam kita sembahyang tu ya, sujud penghormatan, menghargai. Dan pada kali ini malaikat sujud lepas ujian, lulus. Satu lagi yang diuji ialah iblis ya, iblis. Dan pada waktu ini apa yang berlaku? Perkataan yang digunakan sini, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba maksudnya enggan. Dia ada dua istilah dalam bahasa Arab ataupun dalam Quran Ustaz ya. Satu aba, satu lagi rafada. Dua-duanya refuse ataupun tak nak buat. Tapi aba ini tak nak buat kerana ada orang yang berkuasa yang memberi arahan tersebut. Itu namanya aba. Maksudnya lah kalau contohnya adik-adik kat rumah, bila tak puas hati abang suruh kepada adik, ini adik lah, dia kata abang kata pada adik, adik tolong basuh pinggan contohnya kan ya, pasal tak puas hati abang ni yang cakap, maka bila tak puas hati enggan nak buat, itu namanya aba. Tapi kalau sekadar sesama kita, Ustaz jom kita minum kan, Ustaz kata saya tak nak minum kan, itu enggan, rafada ya. Jadi aba ini kerana tidak menghargai authority. Contohnya kalau katakan polis suruh pakai seat belt ataupun pakai topeng Ustaz kan, ada orang mengingatkan, bila kita kata tak nak kan, apa pasal aku nak hormat kat engkau, ikut cakap engkau, itu namanya aba. Dan dalam kes ini iblis aba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Enggan pada Allah. Dan wastakbara, dan juga sombong ya, dia menyombongkan diri. Apa maksud istakbara daripada perkataan kabara? Besar. Maksudnya dia nak rasa diri besar pasal dia senior. Dia lebih lama lagi dah ada ya, berbanding dengan Adam junior. Masuk pejabat, ada junior baru masuk, kemudian yang senior kena bos dia cakap tolong bawakan sikit ataupun bercakap dengan dia ni bagus ni, tolong bagi dia tempat duduk kan. Jadi kalau kita aba, kita enggan mengelak perkara tersebut, itu adalah teknologi siapa? Teknologi iblis ya. Enggan kerana tidak menghargai autoriti. Dan kemudian selepas itu kata Allah SWT, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah ya, berkata pada Nabi Adam, okey, selesai isu ujian malaikat dan iblis, ujian untuk Nabi Adam. Duduk di dalam syurga, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah apa yang nak, tetapi ada satu syarat. Ujian bagi kamu ialah apa? Wala taqraba hadhihi syajarah, ada satu pohon jangan dekati, nanti kamu jadi orang yang zalim, pada ayat 35. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan dalam hal itu? Adakah lulus ujian Ustaz Nabi Adam? Tidak lulus ya. Apakah, siapa yang menggoda Nabi Adam tidak lulus ya? Adakah Hawa? Pasal dalam syurga itu ada Adam, kemudian ada Hawa ya. Adakah Hawa yang menggoda Nabi Adam? Ini perbincangan dalam agama Kristian, dia akan menyatakan Eve seduced Adam. Bahasa Inggeris Ustaz ya. Hawa menggoda kepada Nabi Adam, menjadikan cara berfikir dalam sesengah agama ialah wanita punca kepada evil, kepada keburukan, dan yang menyebabkan kita semua ada kat dunia ini dengan pelbagai cabaran ini pasal Eve. Itu bukan daripada Islam. Itu daripada agama lain. Dalam Islam kita jelas dalam ayat ini tuan-tuan, cuba perhatikan pada ayat nombor 36, fa azallahuma syaitan, yang menggoda huma itu maksudnya dua siapa? Nabi Adam dan Hawa.
syaitan. Syaitan yang goda dua-dua ini yang mengeluarkan mereka daripada syurga tersebut. Bukan Hawa menggoda Nabi Adam untuk mendekati pohon tersebut. Jadi maksudnya apa? Lelaki ke perempuan yang menjadi sumber evil, masalah di dunia, dua-dua tidak menjadi sumber kecuali dia mengikut kepada syaitan, ya. Jadi dalam peristiwa ini selepas mereka dah keluar, Allah menyatakan wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Kamu akan turun ke bumi dan kamu akan menjadi musuh antara satu sama lain. Ada 3 penjuru musuh, Ustaz, ya. Paling kurang lelaki bermusuh dengan perempuan. Sudut ataupun sudut pertama. Yang kedua ialah perempuan bermusuh dengan lelaki. Dan yang ketiganya iblis bermusuh dengan manusia. Ya, jadi itu sebabnya mengapa ada orang perempuan yang asyik tak puas hati je dengan orang lelaki. Ya, gerakan feminisme contohnya. Ataupun ada orang lelaki yang asyik tak puas hati dengan perempuan. Mengapalah ada kementerian wanita contohnya, kan? Mana kementerian lelaki? Tak puas hati saja, kan? Jadi itu dua. Tapi yang ketiganya apa? Iblis, syaitan, dia memang nak pastikan lelaki perempuan ini bergaduh antara satu sama lain. Kalau boleh suami isteri bergaduh, dan kalau kita kembali pada ayat 30, kita kalau dapat jaga jangan sampai kita ini merosakkan, membuat kerosakan dan menumpahkan darah, kita proofkan pertanyaan malaikat itu tak betul, dan kita boleh handle syaitan, ya. Nak handle ni macam mana? Dengan selalu kembali kepada Allah. Itulah yang Allah bawakan pada ayat 37 bila Nabi Adam dan Hawa sudah terkeluar, ya, mereka bermusuh antara satu sama lain dengan iblis ataupun syaitan. Allah cakap walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Allah bagi macam-macam, ya, hidup sekejap di atas muka bumi ini. Kitalah Bani Adam dapat hidup sebentar ini, tetapi apa kesannya? Kesannya kita akan kembali pada Allah. Jadi selepas dah fail, gagal tersebut, ya, turun ke bumi, fatalaqa, ya, fatalaqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Apakah yang amat bermakna bagi seorang khalifah, bagi seorang manusia seperti tuan-tuan sekalian? Yang pertama tadi kita dah belajar, kita boleh belajar dan mengajar. Yang kedua, kita diuji dan tersilap. Potensi ketiga ada pada ayat 37. Saya minta mohon Ustaz, ya, ayat 37 tu kita nak ulang balik pasal itu paling mahal. Paling mahal pasal belajar mengajar. Ramai orang boleh belajar mengajar, ada master, ada PhD. Ada orang yang menghadapi ujian, ada yang berjaya, ada yang gagal. Tetapi yang paling mahal beza kita dengan iblis, ayat nombor 37. 37 Ustaz. Kita baca, ya. Okey, 37. Sebelum tu saya nak share sikit lah. Penonton-penonton di Facebook, ada yang saya berada di mall sekarang ni, tapi saya sedang melihat di handphone My Quran Time di mall, Masya-Allah. Di mana sahaja mereka sempat untuk melihat My Quran Time. Ini perkara yang ajaib, Ustaz, ya. Ustaz. Yang benda ini rasanya jarang berlaku. Dulu saya kalau ke Mesir ke, nampak orang naik bas pegang Quran, kan. Kalau sekarang ini peristiwa Mesir tu dah berada kat Malaysia. Jadi budaya My Quran Time, budaya, Masya-Allah. Dan juga ramai yang komen di Facebook apa yang disebut oleh Fadil Ustaz tadi, antaranya Nur Akmal, Nur Huda, Fadilah, antaranya iblis enggan sujud kepada Nabi Adam kerana sombong dan bongkak dan merasa dirinya lebih baik. Betul sekali. Betul. Sebagaimana takrif sombong itu sendiri yang diberikan oleh Rasulullah, al-kibru batarul haq. Dia menolak kebenaran dan merendah-rendahkan manusia. Menolak kebenaran yang Allah Taala suruh disujud dan merendahkan manusia daripada tanah. Betul. Maknanya dia menyombongkan diri sendiri kat situ. Baik, kita baca ayat ke-37 yang terakhir, sah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Masya-Allah, ayat 37 itu sahaja adalah rahsia penting yang kita perlu ambil perhatian betul-betul, tuan-tuan, ya.
Satu, potensi kita belajar dan mengajar. Ya, itu kekuatan. Jadi maksudnya bila tuan-tuan sekarang sedang belajar, nak melengkapkan lagi, kita kena ajar. Tuan-tuan boleh share, boleh type sikit nota, kongsi dengan anak, cakap dengan kawan-kawan. Itu akan melonjakkan potensi kita sebagai khalifah. Itu yang diakui oleh para malaikat pasal kita ini boleh belajar dan mengajar. Yang pertama. Yang keduanya ialah kita boleh diuji. Kita akan diuji. Seperti mana malaikat dan juga iblis, dan kita boleh gagal. Mungkin ada yang kata, gagal pun satu potensi. Ya, sebenarnya bagi pegawai HR, bagi ibu ayah, kegagalan itu penting. Pasal apa? Pasal kita belajar mengajar, katakan belajar Al-Quran, My Quran Time, bila kita belum diuji dalam hidup kita mengamalkan isinya, mungkin kefahaman kita itu sampai tahap itu. Tetapi bila kita dah mempraktikkannya, diuji, kemudian mungkin betul, mungkin salah, maka kita akan lebih faham, sebenarnya inilah yang menyebabkan ya saya ini belajar lebih lagi. Dan macam mana kita nak pergi ke lebih dalam lagi, tuan-tuan? Ayat nombor 37, fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Maksudnya apa? Nabi Adam bertaubat. Bila kita dah belajar mengajar, diuji dan tersilap, kita rasa, ya Allah, aku ini ada banyak kekurangan. Maka bila kita bertaubat, setiap hari kita bertaubat, Nabi SAW bertaubat 70-100 kali sehari, itu akan menjadikan kita makin lagi layak dipimpin ataupun dibantu oleh Allah menjadi pemimpin di dalam rumah. Ibu-ibu yang mendengar sekarang, ayah nak jadi pemimpin bagus, dia kena bertaubat banyak. Ya, bagi pemimpin di peringkat negeri negara, kalau nak dibantu negara ini ketika kita memimpin rakyat, jawapannya ialah apa? Kita belajar mengajar melalui ujian, banyak cabaran COVID-19 Ustaz ya. Betul. Dan kita bertaubat di malam hari. Allah cakap apa? Masya-Allah, innahu huwat tawwabur rahim. Dialah, innahu, sesungguhnya dialah, huwa, dialah, at-tawwab. 3 kali Ustaz. Maknanya Ustaz, Nabi Adam walaupun dia salah, dia terus bertaubat. Maknanya tidak ada orang buat alasan, tak apalah saya buat salah. Adam pun buat salah. Nabi Adam salah tapi terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, fatalaqqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Bukan thumma, bukan saufa, maknanya terus ya. Pasal apa? Pasal ada yang kata bahawa taubat ni Allah nak terima ke tak. Allah cakap Allah ni Maha penerima taubat, dan hujungnya Ar-Rahim. Kita nak dapat rahmat untuk pergi ke syurga nanti adalah dengan rahim daripada Allah. Allah tidak akan kurangkan potensi kita untuk ke syurga walaupun banyak dosa kita sebelum ini, tuan-tuan sekalian ya. Tetapi kerana kita, ya Allah, aku ni dengar Al-Quran, aku nak bertaubat, ya Allah, banyak lagi aku tak belajar, banyak lagi aku tak amalkan. Sebenarnya potensi kita untuk bersama keluarga ke syurga itu tetap sama. Tetap Allah sayang, dan inilah yang membawa pada 3 resolusi kita pada hari ini, tuan-tuan sekalian ya. Yang pertama, mari kita sama-sama perhatikan, mantapkan potensi manusia kita sebagai khalifah dengan belajar dan mengajar. Yang pertama. Yang kedua, elakkan sombong ya, kerana ia menyebabkan kufur seperti iblis, dan sombong itu memandang kebenaran itu sebagai enteng, sebagai sesuatu yang tidak layak bagi saya. Dan yang ketiganya, jika kita silap, tuan-tuan, ada banyak dosa, banyak kesilapan kita selama ini jadi ibu ayah pemimpin, cepatlah bertaubat ya, jangan bertangguh, kerana Allah sentiasa membuka pintu itu, dan itulah rahsia Allah membantu para nabi, para pemimpin zaman dahulu, orang-orang mukmin terdahulu, dan juga kita pada hari ini. Mari sama-sama kita doakan Allah mengizinkan kita, memimpin kita, memberi hidayah, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanallah Alimil khafiyat Rafi'id darajat Dhil arshi yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Perlihatkanlah kepada kami segala hikmah-hikmah yang tersirat di sebalik ayat yang kami baca dan tadabbur, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk beramal dengan apa yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Ya Allah, Engkau tambahkanlah kepada kami ilmu yang benar, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kefahaman, ya Allah. Ya Allah, berikanlah semangat kepada kami untuk sentiasa cintakan majlis ilmu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ilmu yang menjadikan kami dekat denganmu, ya Allah. Ilmu yang menjadikan kami patuh kepada perintahmu, ya Allah. Ilmu yang kami dapat kenal kebenaran, ya Allah. Ilmu yang boleh mengeluarkan kami daripada kejahilan, ya Allah. Ilmu yang mengeluarkan kami daripada sebarang keraguan, ya Allah, daripada kegelapan kepada cahaya iman, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk menjadi khalifah-Mu di muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk menjadi khalifah-Mu di muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjalankan hukum-hukum syariat-Mu, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk memikul amanah yang besar ini, ya Allah. Ya Allah, bantulah kepada kami untuk memikul amanah sebagai khalifah di muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang sentiasa bertasbih, bertahmid, berzikir, memuji-Mu, ya Allah. Ya Allah, terimalah akan taubat kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz yang berkongsi doa diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah, ya. Kita akan banyak bertaubat bila kita banyak buat silap. Kita akan buat silap bila kita diuji. Kita akan diuji bila kita banyak mengajar, dan kita akan banyak mengajar bila kita banyak belajar. Itulah 3 perkara yang kita lihat sebentar tadi, yang kita ingin sebarkan pada seluruh masyarakat kita. It's okay berbuat silap, tetapi yang tak okay bila kita tidak mahu kembali. Taubat itu kembali kepada panduan daripada Allah. Sebabnya kita nak sebarkan panduan ini dalam mushaf yang ada, ya, dengan terjemahannya, tuan-tuan. Dalam kempen kita Wakaf untuk Ummah, ini adalah kempen untuk kita sama-sama mengajak masyarakat kita, ya, kepada bertaubat, ya. Wakaf untuk Ummah adalah satu kempen untuk kita bawa perkara ini, ya, bawa seramai mungkin orang makin baca Quran, makin kita faham, kita makin sedar, oh ya Allah, aku ingin kembali. Bahasa Melayunya, bahasa Arabnya ialah bertaubat, kembali kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan yang ingin bersama boleh menyumbang dalam kempen ini. Kita ganding bersama, ya, dengan sumbangan tuan-tuan itu harapnya di hospital, di balai polis ataupun di pusat komuniti, di mana sahaja kita ada peluang untuk mentransformasikan masyarakat ini sebagaimana formula ini digunakan oleh Nabi. Bersama Al-Quran kita baca, kita cuba faham, dan kemudian kita amalkan dalam hidup kita seharian. Dalam masa yang sama, sudah tentu bukan sekadar saya ataupun ustaz sahaja, ustaz, ya, yang bersahabah dengan Al-Quran. Tuan-tuan yang berada di rumah juga adalah sahabah Al-Quran. Kapasiti masing-masing untuk membawa mesej ini. Semalam saya ada melawat satu rumah, ya, tetamu. Saya pergi ke rumah yang ikut My Quran Time, dan dia kata dia ada dekat Instagram banyak follower, ya. Jadi tuan-tuan ada sahabat-sahabat di Instagram, di Facebook, tetapi atas dasar apa kita bersahabat? Atas dasar Al-Quran, Ustaz, ya. Jadi tuan-tuan dijemput untuk mengikuti grup social media Sahabah Al-Quran di Facebook, ya. Ini adalah ruang untuk kita berinteraksi, untuk kita berborak. Mungkin ada persoalan, ada carangan aktiviti, ya, semasa PKP ini mungkin terhad, tetapi lepas itu nanti mungkin di Negeri Sembilan berjumpa dengan orang kawasan Negeri Sembilan, ya. Orang di Terengganu berjumpa orang Terengganu. Ustaz boleh datang ke Terengganu, kan? Saya pun nak ke sana juga tu, kan? Bersahabah dengan sahabat Al-Quran di Terengganu. Dan bagi tuan-tuan yang tertinggal mana-mana episod yang sebelum ini ataupun yang akan datang, tuan-tuan boleh ikuti, ya, satu di Facebook TV Al-Hijrah, ya. Sesi live ini akan sentiasa ada, insya-Allah. Kalau susah sangat nak cari, pergi ke YouTube My Quran Time Official. Di situ ada arsip, ya, video-video yang lepas, dan juga di Instagram,
ya, di Instagram juga dapat ya, untuk kita mengikuti balik siri ini, kerana kita yakin bahawa mungkin hari ini kita masih ingat lagi fresh muka surat 1 2 3 4 5 6, tapi mungkin satu hari nanti terlupa ke kurang ke apa ke, boleh semak balik, satu dari segi bacaan dan juga dari segi bacaan. Jadi inilah ya yang kita ingin bersama dan Ustaz. InsyaAllah. Betul Ustaz, Allahu Akbar. Tadi saya ada tempat baca kat Facebook, kami berebut remote dengan cucu. Oh, subhanallah. Dengan My Quran Time. Masya-Allah. Dan terima kasih juga kita ucap kepada tim production kita Ustaz, yang betul lumus ya. Boleh tengok di Instagram production My Quran Time untuk melihat di belakang tabir kisah-kisah di belakang tabir, orang-orang penting ni Ustaz yang menjayakan. Maksudnya macam mana mereka berebut-rebut tadi tu. Masa kalau tadi berebut remote dengan cucu kan, ini berebut-rebut masa kan, nak kejar pukul 12. Itu semuanya adalah harapnya Allah terima ya perjuangan ini, usaha ini tuan-tuan ya. Kerana masing-masing ada tugas masing-masing. Kita bersahabat ya, ada yang jaga kamera, ada yang tonton, ada yang berebut remote. Okey, semua itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan mengikuti ulangan program ini pada jam 5 petang, kemudian 10 malam dan juga 6 pagi. 6 pagi insya-Allah ya. Cuma Sabtu dan Ahad sajalah ya yang 11 malam. Jadi kalau tuan-tuan rasa macam 10 tak ada tu, pukul 10 tak ada pada hari Sabtu Ahad, tunggu sejam lagi lah ya. Mungkinlah itu menambahkan lagi kefahaman kita, dan insya-Allah kita menyambung Ustaz ya. Pada hari esok halaman yang ke-7 kita akan menyambung macam mana kita, ada yang bertanya macam mana saya nak maintain sebagai orang yang kuat bertaubat, kuat menjadi pemimpin. Ada jawapan pada halaman nombor 7. Tuan-tuan boleh baca dahulu ya, sebagai homework awal ya. Baca dulu, insya-Allah besok kita akan bincangkan dalam My Quran Time, baca, faham, amal.